Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pengajian kitab Tuhfatul Raghibin. Malam ini muka surat 23 baris 5 daripada atas. Bawah sekali. Dan lagi katanya. Last sekali. Muka surat 23 bawah sekali. 23 tak? Muka surat 23 bawah sekali. Dan lagi katanya. Muka surat 24 pula. Bahawa jin itu terlebih kerah fitnahnya atas yang sekedudukan dengan dia, dengan jin daripada manusia. Dah habis lagi tentang jin. Wajib kita percaya sebagai orang beriman, orang mukmin, wajib percaya tentang adanya jin. Bukan percaya pada jin. Percaya pada jin lain. Percaya kepada wujudnya jin. Itu wajib. Kerana masuk dalam rukun iman, beriman dengan segala kitab. Maksudnya kitab yang diturunkan daripada langit. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Dalam Al-Quran sebut tentang jin. Itu wujud. Maka kita berimanlah jin itu wujud. Beriman dengan wujudnya jin tak sama dengan beriman kepada jin. Kawan kita semua dia pinjam piti kita tak bayar. Ada tak? Dalam ramai-ramai kawan ada seorang dua hak jenis pinjam tak bayar. Biarpun RM5 pun tapi tak bayar. Kita percaya tak dia wujud? Percayalah. Kita ada nombor WhatsApp dia selalu call kita nak pinjam duit. Tapi kita tak percaya dah ke dia. Faham lagi? Kita tak nafi kewujudannya. Adanya itu adalah. Tapi aku tak percaya ke dia. Jadi kita yang ulama' kata jumhur ulama' ini jangan kita duduk percaya kepada jin. Secara keseluruhan. Nampak? Secara umum. Adapun wujudnya jin itu wajib beriman. Kerana Allah cerita dalam Quran. Pada nabi-nabi ada yang berkait dengan jin. Contohnya Nabi Sulaiman. Jadi jin. Apa perkara yang bila sebut jin ni kita ingat benda gaib. Kita ingat benda gaib. Bila benda gaib maka terhenti atas nas. Yakni Quran dan hadis. Tidak boleh pakai ijtihad. Saya beri pandangan, tak payah beri pandangan lah. Kerana dia gaib. Dan kalau cakap-cakap orang yang bukan mujtahid, bukan ulama, dia tidak ada ayat Quran dan hadis. Tapi dia cerita dia melihat. Contohnya orang yang berubat orang. Dia melihat jin. Jin beritahu kepada dia dan sebagainya. Maka tidak semestinya betul dan jangan kita dustakan dia. Kerana benda itu tidak mustahil. Mana boleh jadi apa yang dicerita itu betul. Tapi oleh kerana dia bukan datangkan nas, nak menyebut orang sipulan-sipulan itu arif dan faham tentang jin, maka kita boleh jadi betul, boleh jadi tidak betul. Faham? Sama macam mimpi lah. Siapa yang mimpi jumpa ulama, jumpa Nabi dan sebagainya, kalau kita tak mau percaya, jangan kita dustakan dia. Kerana benda itu boleh jadi. Boleh jadi betul mimpinya. Jadi jangan takut tambahlah. Lebih-lebih dalam bab alam ghaib. Tentang malaikat, tentang jin, tentang barzah. Kita gunakan nas dulu. Al-Quran dan hadis. Kenapa ulama' melarang? Kerana tabiatnya berbeza. Kita lain, jin lain. Jin nampak kita, kita tak nampak jin. Yang kita nampak pun tipu kita semua. Faham lagi? Sebab dia kata situ bahawasanya jin itu terlebih keras fitnahnya atas yang sekedudukan dengan dia, maksudnya yang berkawan dengan dia, yang bersama dengan jin daripada manusia. Maknanya gini, fitnah ini maksudnya bukan buat tuduhan.
Mana kemudaratan itu yang didatangkan oleh jin kepada manusia lebih besar, lebih banyak daripada kemudaratan yang didatangkan sesama manusia. Faham lagi? Kerana tabiatnya lain. Jin ni kalau dengan kita, dia kena nusuk tau. Tak payah nusuk, dah duduk depan muka tak nampak. Faham? Kita kalau nusuk, jin nampak tak? Nampak juga. Nah, jadi sebab tu kalau jin itu baik, alhamdulillah. Jin orang soleh. Jin itu wali Allah contohnya. Nak kekasih Allah. Jin itu orang mukmin. Alhamdulillah. Tapi kalau jin itu kafir, jin itu orang jahat, rosak tak kita? Jadi tak tahu jin ni memberi kebaikan kepada kita ataupun tidak, kita tak nampak. Maka ada satu kaedah syadduz zara'i, menutup pintu kerosakan. Jadi dihalang daripada kita bersama dengan jin. Kerana bila kita kawan dengan jin, boleh jadi jin itu jujur. Boleh jadi khianat. Nampak? Jadi oleh kerana kita tak pasti, ambil satu hadis, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggal yang meragukan ni. Pergi kepada yang tidak meragukan. Dah kita tahu lah, kalau jin tipu kita, kita tahu Ustaz. Tak cakap lah. Ni hak duk tipu kita lama ni hak mu tipu orang tu, kita kena tipu 1 juta, hak tu 2 juta, hak tu 40,000, hak tu 200,000, hak tu kena tipu tanah, hak tu gelang habis lengang. Jin ke orang? Tu hak nampak, hak sama kita, hak tak boleh nusuk, faham? Tipu kita. Hak dah nampak habis lagi. Mimba bil aula, masuk dalam bab lebih utama. Kerana itu syadduz zara'i. Faham lagi? Bukan kita iktikad semua jin itu memudaratkan. Kerana ada jin Islam, jin saleh, jin yang baik, jin mengaji, jin beramal. Faham lagi? Tapi kita tak boleh nak pastikan. Makanya baik tak sah. Sama macam orang sekekut ikan lah. Syadduz zara'i ni, kita ambil pakai sekekut, nak bekuk dalam parit, dalam sawah, lepas tu raba. Kalau ikan lah. Okey, pekuk depan tu pula, pekuk. Ikan tak apa, pakai pekuk. Dengan sekekak tu. Macam bubu tu, depan tajam lah. Gunk buah tu raba. Nasib baik ada ikan. Tak nasib baik, tedus sela. Faham lagi? Walaupun tedus sela tu 2% kemungkinan ular, faham? 98% tu bukan ular, tapi 2% itu je Islam nak keselamatan bagi umat. Faham lagi? Jadi dalam jenis manusia, kita tengok siang malam, lebong kita. Bukan jin. Hak tipu kita umur tu. Siapa dak jin kena tipu? Mengajar kena tipu. Orang ke jin? Orang ke jin? Dah. Okay. Dah kita nampak ada nombor telefon. Tahu rumah. Nak tahu nombor pelik kereta, tipu kat kita. Jin kita ada nombor kereta dia. IC dia kita tak tahu. Jadi nak jaga dengan. Tu hak mari-mari kat nak ngundi. Saya tidak akan lupakan tuan-tuan dan puan-puan. Tu jin ke orang? Dah orang dah. Dah kalau jin kau mudarat lagi dah. Dan lagi kata Syekh Muhyiddin di dalam kitabnya yang bernama Futuhat, tiada seorang manusia yang sekedudukan dengan jin itu beroleh ilmu akan Allah Ta'ala, dari kerana jin itu sangat jahil akan Allah Ta'ala dan sifatnya sifat Allah. Mana kalau kita nak dapat ilmu, jangan mengaji dengan jin. Kerana jin itu golongan yang jahil. Dan jin itu belajar dengan manusia. Faham lagi? Sebab tu kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, jin yang soleh dia hadir pada majlis ilmu kerana mendengar penerangan ilmu pengetahuan. Orang ngajar hadis dia pergi dengar, orang ngajar tafsir dia pergi dengar. Dia nak mengajar tak anda? Faham lagi? Jadi kalau kita buat alasan kita nak mengaji dengan ulama jin. Faham lagi? Tak payah lah. Pada air kapungmu tak pergi. Faham? Buat alasan nak mengaji dengan ulama jin lah apalah. Tak. Pada air kapungmu pun mudah mari. Tak.
Dan terkadang disangka oleh manusia yang sekedudukan yang berkawan dengan jin bahawa segala perkara yang dikhabarkan oleh jin dia akan orang daripada barang yang berlaku di dalam alam itu keramat daripada Allah Ta'ala baginya, bagi jin. Ada ke orang sangka jin ini boleh memberitahu perkara yang pelik-pelik. Adalah karamah. Ada ke orang kata lagu tu? Maka sangkaan itu batal, tak betul. Maka dengan apa jua keramat datang daripada pihak jin, dari kerana kesudahan yang memberi jin akan manusia yang sesuruhkan dengan dia bahawa diberi tahukannya akan dia akan manusia khasiat segala tumbuh-tumbuhan dan khasiat segala batu dan khasiat segala ising nama dan huruf-huruf, maka iaitu dibilangkan daripada sia-sia jua, iaitu yang celakan dia oleh sekalian syariat. Mana kalau mu nak dapat makrifat dengan belajar dengan jin tak dapat. Mu nak dapat, mu kata jin tu karamah bukan karamah. Habis-habis hebat mu kawan dengan jin, jin tu khabar khasiat batu ke. Faham lagi? Batu ni khasiat ni. Batu ni khasiat ni. Habis gitulah jin-jin duduk main dalam hutan, jin perhilitang dia panggil. Faham tak? Jin tu dia tahu daun ni gitulah, takat tu je. Maksudnya tak sapalah sapa martabak yang membawa kamu dapat beramal, bawa kepada akhirat. Jadi bukan kata nak bermusuh dengan jin, kita musuhnya dengan syaitan. Tapi larangan ulama bersahabat dengan jin. Kerana boleh jadi dia betul, maka dia baik. Boleh jadi dia jahat, dia merosakkan kita. Boleh jadi ada sangkaan, ada kemudaratan pada 50% daripada apa yang kita tak pasti, baik jauhkan. Nampak lagi? Itu sajalah. Bukan mesti kita berkawan dengan jin jadi rosak. Tak mesti kita gendong orang perang jadi berzina. Faham lagi? Tak mesti. Cuma golek. Golek bila kita gendong sedap. Nak masih berit. Hendak. Esok nak gendong pula. Faham lagi? Berit. Hendak. 3 kali gendong. Faham? Lala duduk tariba. Lagi kata Syekh Muhyiddin setengah daripada yang telah terjawab bahawasanya orang yang berbanyak-banyak kedudukan banyak sangat duduk gaul dengan jin itu jadilah takabur atas segala manusia. Jadi cakap besar. Banyak sangat duduk sahabat dengan jin. Dia tak kawan orang. Orang nak apa dia? Apply friend dengan dia tak luluh. Tapi jin habis. Dia kawan belaka. Orang ada pesen gitu. Akhirnya jadi sombong. Dah dengan tok guru kita sombong dah. Kita ngaji dengan tok guru. Faham? Kawan kita ramai dak ngaji dengan tok guru, kita rasa hebat dah. Kita konden dah kawan-kawan kita. Pasal kita ngaji dengan tuan guru. Faham? Dah kalau ngaji ngejing bih. Faham lagi? Kita kawan dengan tok guru, kita jadi gong dah. Ada tak orang? Dia bawa ulama ya, tapi gong. Ada tak? Padahal ulama itu mabruk, barakah. Dia jadi spin, jadi musim. Patutnya dia jadi tawaduk. Kerana dia bawa ulama. Tak, dia jadi sombong. Faham lagi? Itu bawa yang mabruk, yang diberkati. Dah kalau bawa jin, kalau dekat dengan jin, golok bergaul dengan jin, lebih lagi tak molek. Kita kawan dengan orang baik, kita jadi tak pakai. Ada tak? Ada, kita jadi gila soho. Faham? Kadang-kadang lah, bukan semua orang. Tengok PA ustaz Ustaz biasa PA gong nak apa. Faham betul tak? Tapi jangan tuduh orang. Ada berlaku tak gitu? Ini contoh. Dah kalau jin, habis lagi. PA tu makan ikan sembung macam kita, jin tak makan kembung. Makan tulang. Tulang badak, tulang rusa, lautang.
Barang siapa takabur, kita jadi pengurusi masjid gong tu. Dah kalau jadi pengurusi kasino, lebih lagi. Faham tak lagi? Habis bukan masjid di Papak lah, masjid lain. Ada tak gitu? Nah, kita jadi cakap lebih kurang dengan orang kapur. Pasal apa? Kita malam menang undi pengurusi masjid. Nah, pada masjid itu tempat mulia. Kita dah jadi rosak. Nah, kerana kita menjadi pengurus tempat yang mulia, kita tak jadi mulia, kita jadi rosak. Apa tak lagi bergaul dengan hak? Hak kita tak tahu jing ni. Nah. Barang siapa takabur, dimurkai Allah Ta'ala akan orang itu. Jangan takabur. Allah tak suka. Kalau MB tak suka tak apa. Esko tak suka, okey. Dana Menteri tak suka kita, tak ada masalah. Raja tak suka kita. Tak beri kita datuk. Tak beri kita benda. Jangan. Tokoh Mak Hijrah. Ada masalah. Padahal waktu tu tak ada nilai. Tapi kalau Allah tak suka kita, bila Allah tak suka ke mana? Dan bila Allah tidak suka, dimasukkan dia dalam neraka Allah. Bola neraka. Dah. Bola dalam api. Bola dalam api. Bola dalam api. Munduk mana je kuning? Dengung. Mari benda jauh kan? Johor. Mari benda sini. Ada kerja? Okey. Johor kat mana? JDT ya. Tahu tak movie cerita apa benda ni? James Bond. Tak, hero dia. Smart out. Hero, smart ah? Comel tau. Handsome. Kalau masuk neraka jadi uduh tau. Kalau kena bakar. Jadi uduh ke jadi smart lagi? Jadi uduh. Tu hak handsome, kita hak uduh tau. Faham? Belum masuk lagi uduh tau. Dah kalau masuk, lu fikir sendirilah. Faham lagi? Jangan takabur. Jadi bila Nabi kata, orang yang takabur tak masuk syurga. Ada hadis Nabi kata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kabir. Faham? Min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang ada dalam hatinya sebesar semut. Maknanya sedikit perasaan takabur, sombonglah. Lalu sahabat pun kata dah, ya Rasulullah, dah kalau kami suka kepada pakaian yang cantik dan kasut yang cantik, macam mana? Jadi sahabat Nabi ni sudah salah faham. Dia ingat orang yang sombong itu orang yang pakai lawa-lawa. Orang pakai baju lawa, kasut lawa, pakai kereta lawa, motosikal lawa-lawa. Nabi kata, hei, bukan yang tu. Allah itu cantik dan dia suka yang cantik-cantik. Tak apa. Mu nak pakai baju lawa, pakailah. Mu nak wi lawa kereta mu, nak ubur sayap. Maybe nak pakai nako. Nak tahu lawa. Nak ubur range sport. Itu bukan takabur. Allah suka yang lawa-lawa. Faham tak lagi? Jangan hak haram sudah lah curi. Faham? Takabur bukan gitu. Takabur ini ialah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Nampak? Jadi tak usah kita takabur. Menteri raja takabur masuk neraka. Tu raja kalau buih alik sana dia neraka. Buih tak ada buih. Buih ni khodam lah, pekerja istana. Dah kalau raja takabur masuk neraka, dah kalau pekerja istana takabur, kau berat nandang. Menteri takabur masuk neraka. Mufti takabur masuk neraka. Ustaz takabur masuk neraka. Ada kira siapa-siapa. Tok Imam takabur masuk neraka. Mak lempik lagilah. Faham lagi? Jadi jangan takabur. Apa dia? Menolak kebenaran. Iqbalul haqqa walau min fami baqar. Kata pepatah Arab, terimalah yang benar walaupun keluar dari mulut seekor lembu. Pakar matematik dunia, dia buat master di Jepun, degree di Alaska, PhD di Antartika, dan dia jadi profesor dapat dibuat di planet Zuhal.
Hebatlah matematik dia. Faham lagi? Sampai Zuhar ngaji. Dia kata 2 campur 2, 5. Lembu kata 2 campur 2, 4. Mu nak ikut profesor, nak ikut lembu? Jawab. Profesor kata 2 campur 2, 5. Lembu kata 4. Mu nak ikut mana? Jawab dalam masjid. Ha. Jangan ikut lembu, ikut kebenaran. Faham? Faham lah? Jangan ikut lembu saya, jangan. Faham? Bukan kita ikut lembu tu, kita ikut benar yang diterbitkan dari mulutnya. Faham lagi? Tapi dia bukan nak kata profesor tu cakap pandai profesor, pandai lembu tak pada profesor. Banding kata. Tak? Tak kira apa-apa pun. Kalau takabur, masuk neraka. Kerana Nabi kata la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam syurga. Syurga mana? Syurga hakiki, hak di akhirat tu lah. Bukan syurga dalam lagu tu. Dalam lagu tu semua orang masuk. Oh nanti mau di pintu syurga. Oh tu ramai masuk. Dalam lagu lah. Faham? Habis lagu dah masuk dah. Faham lagi? Syurga yang dijanjikan Allah sebagai tempat kemenangan, hak tu tidak akan masuk orang yang ada takabur. Waktu jangan sombong dengan orang kampung. Pakak kita. Kerana dimasukkan ke dalam neraka seperti yang sebut dalam beberapa ayat Quran dan hadis. Dan sebenarnya telah melanjutkan oleh Syekh Muhyiddin akan perkataan atas mencela bersahabat dengan jin dalam kitab yang kelima, Qauluhu ke-50. Ada titik tak atas tu? Kedua titik. 55 daripada Futuhat. Soal, adakah jin yang mukmin itu masuk syurga atau tiada? Jawab, bersalahan kaul ulama. Tetapi kaul yang rajih, yang kuat, boleh mereka itu masuk syurga dan beroleh tempat mereka itu di dalam yang terkebawah daripada syurga. Pendapat yang kuat, rajih pendapat yang kuat. Lawannya marjuh, pendapat yang tidak kuat. Okey? Rajih lawan marjuh. Sahih lawan dhaif. Okey? Kalau kata mu'tamad, lawannya tidak mesti dhaif. Okey? Mu'tamad itu yang dipatwakan dengan dia. Okey? Pendapat jumhur ulama, pendapat yang kuat, jin juga masuk syurga. Jadi akan masuk ke dalam syurga semua orang mukmin, sama ada dari kalangan jin dan manusia. Nampak? Dan malaikat di dalam syurga, tapi mereka bukan masuk kerana amal. Sama seperti warden J, dia masuk dalam J tak? Ada dalam J warden? Ada, tapi dia tidak sama dengan banduan. Banduan masuk kerana melakukan kesalahan. Mereka masuk kerana bertugas. Maka malaikat di dalam syurga bertugas. Malaikat di dalam neraka bertugas. Lepas tu orang tanya, dah jin ini daripada api. Dari masuk dalam neraka, api dengan api tak panah. Muntawan ada panah. Pandai sangatmu. Faham tak? Yang mengazab itu Allah. Sabab itu api. Faham lagi? Yang mengenyangkan Allah. Sabab itu makan. Sabab itu tak masuk dalam akidah. Hukum adi, hukum adat saja. 3 kali makan, kenyang, maka Allah memberi kenyang. Tapi ada bila sampai masa makan tak kenyang. Jadi kita daripada tanah. Faham lagi? Kalau kita orang ambil tanah, kita sembang muka kita atas tanah, tak sakit ya? Tanah dengan tanah. Kita dari tanah. Nabi kata khuliqatil malaikah min nur. Nampak? Wa khuliqatil jan min nar. Wa khuliqtu min tin. Dijadikan malaikat dengan cahaya. Dijadikan jin dengan api. Dijadikan kamu daripada tanah.
Dan kita beri alasan kalau jin dan iblis itu, syaitan itu daripada api, masuk neraka tak sakit pasal api dengan api. Sakit. Pasal kita daripada tanah. Cik ambil tanah, katok atas muka kita. Ambil tanah segenggang, pok atas muka sakit tak? Dah kalau selari? Faham lagi? Faham tak? Lepas tu dah sakit dah kita tanah. Kan aku timbun ke tanah? Tak aku tanah juga. Boleh jawab gitu? Allah yang memberi sakit. Dan tersebut dalam kitab Tazkirah Imam Qurtubi, riwayat Bukhari daripada Zuhri dan kami dan Kalbi dan Mujahid, bahawa yang mukmin daripada jin itu pada keliling syurga juga, dan tiada mereka itu di dalam syurga, duduk di tepi syurga. Tapi pendapat yang rajih di dalam syurga. Itu jugalah pendapat yang rajih, yang jumhur, anak orang kafir di dalam syurga. Maksudnya ada khilaf. Ada pandangan yang mengatakan tidak. Nampak lagi? Tapi kalau kita menyebut dalam mana-mana ceramah, eloknya kita ambil pendapat ramai dalam bab ini. Iaitu anak orang kafir masuk syurga. Kenapa? Kerana mereka tidak berdosa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu, lahirnya dalam keadaan bersih. Maka Allah tidak akan azab orang yang bersih. Nampak lagi? Bila dia jadi kotor, apabila dia sudah baligh. Rufi'al qalam an salasin anis sabiyyi hatta yablugha. Tidak akan ditulis dosa daripada 3 golongan. Pertama daripada budak-budak yang baru lahir sampailah dia itu mencapai usia baligh. Soal wallahu a'lam. Kita lancarkan kutipan derma bagi Masjid Simpang 4 Cenering Kuala Terengganu malam ini untuk tabung pengurusan masjid dan maslahat umat Islam. Tong-tong derma ada di pintu masjid. Nanti tengoklah tong itu. Dan ingatlah, ini inginkan derma sumbangan daripada kita. Bagi yang melihat live Facebook, kita akan sentiasa kekalkan nombor akaun di bawah skrin untuk tajuk kuliah Masjid Al-Furqan Simpang 4 Cenering. Bank Muamalat nombor akaun 1301053499712. Yang nak bayar bil api masjid pun boleh. Akaunnya 220799992803 atas nama Saleh bin Daud. Kita tengok bawah tu nombor akaun. Dia tanyalah, imam berapa? Contoh, saya nak bayar bulan 8 lagi. Contohnya, berapa sini sebulan? 1,000 lebih. 1,500. Contoh. 1,500. Faham lagi? Aku nak bayar sekali 1,500. Dalam seumur hidup, kena bayar sekali. Niat kita itu satu dah hasanah. Satu hasanah itu satu bangunan di dalam syurga. Satu hasanah. Kita beri pula itu, bila kita laksanakan pula, amal kita itu akan ganda 10. Maknanya kalau kita 1,500, berapa? Kali 10. 15,000 ganda. Nampak lagi? Di sisi Allah. Segala apa sebulan Ogos tu yang orang buat kebaikan dalam masjid ni, kita dapat sama. Dan kalau orang buat jahat, kita tak dapat. Tak terlibat tu. Masuk dalam masjid, dia buat jahat, dia curi dan sebagainya, tak dapat. Dia mengumpat sangat, tak dapat. Dia je dapat. Faham? Dan itulah dia antara mentol lampu yang mencerahkan kubur kita lagi. Nampak? Kita nak cerah ke nak gelap kubur? Faham lagi? Kemah pun pakai lampu. Beli di Katelang. Ketang, ping. Cerah lagi ada? Dia kata tak ada. 7,000 lumen ada. Faham lagi? Cerah lagi 115 apa? Ni 18 ya. Gini lah. Biar 1 biar. Keting, tung. Cerah tu. Tu. Bagi anak tidur je. Bawa pokok gua tu buruk. Faham tak? Ada salah pun. Tapi
Hak tempat yang lebih gelap daripada waktu buruk, alam barzah. Kita tengok soalan. Salam tak, apa nak buat kalau seorang suami mudah angkat naik tangan terhadap isteri bila bergaduh berbalah? Allahu Rabbi. Suami mudah naik tangan. Benda naik tangan. Naik tangan tak apa, jangan jatuhkan tangan atas isteri. Dia naik saja gitu, tak apa. Faham? Awak ni kan kepok bala kan. Maksudnya jatuhkan tangan tu, makna naikkan tangan tu pukul isteri lah. Faham lagi? Dia gini, yang mula-mula jika dia derhaka, kita nasihat. Allah kata benda fa'izuhunna. Tak usah gaduh ha. Dia ada tertib dia macam semayang kok. Ndaklah kita nasihat lah. Dan kalau pakai nasihat ni pun elok, padang nasihat pun sudah memadai. Nasihat tak jadi apa? Tinggalkan tempat tidur. Awak ni aku nasihat tak jadi apa. Lawang lagi, buat juga. Saya tidur luar malam ni, awak tidur dalam bilik seorang. Kau kita pun duduk luar, ingat ke dia jadi sedih duduk dalam bilik. Kau sedap main TikTok. Lagi. Kau sedap TikTok geleting. Menaten ni kata. Tak wakal suak dia ni. Barulah fadribuhunna, baru boleh pukul, tapi pukul yang tidak meluka, pukul yang tidak menyakitkan, pukul yang memberi kesedaran bahawanya dia dipukul kerana dia telah melakukan kesalahan. Tapi itu yang last sekali. Sebaik-baiknya kita tidak pukul, kerana Rasulullah SAW tak pernah pukul isteri. Faham? Ni kaki naik gayung apa semua. Waktu bebi, wah mak kila, mak tok anggur tu bebi. Padahal untuk isteri sendiri. No. Golongan-golongan yang mencela agama, patut gitulah kita gunakan silat kita. Gayung kita, lincah kita, nasrul haq kita. Faham lagi? Silat timba, silat apa ada belaka. Tapi gunakan ilmu silat, taekwondo, judo untuk bini. Bongok nunggu. Isteri pun satu hal yang mungkin nikah ke black bear tu apa? Hak taekwondo. Muslim pergi nikah dengan orang pandai bersilat. Dia nak bahang siapa lagi? Bahamu. Bahang lagi nak. Dia sepakmu. Pancing beg ada nikah dah. Sepak atas belakangmu lagi. Jadi kalau kita nikah dengan orang yang pandai silat, itulah. Kita kena silat atas belakang atas muka kita. Kalau kita tak mau kena silat, kita nikah dengan laki-laki yang suka macam gubah-gubah bunga begitu. Faham lagi? Dia tak sepak. Dia tak sepak bini dia dah. Jadi ginilah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kamu kaum suami pemimpin ke atas kaum perempuan. Kaum perempuan itu yang dipimpin. Kamu yang memimpin. Kalau kamu yang memukul, kamu bukan pemimpin. Faham lagi? Yang sepatutnya yang bodoh-bodoh itu yang dipimpin. Kamu buat yang cerdik-cerdik. Tanda kamu pemimpin yang hebat. Ni sepak terajang itu bukan orang yang hebat. Mu nak minta binimu, mu cakap molek dengan ayah dia. Boleh ke mu sepak terajang pula. Dah dia blebek mak, dah blebek pasti dia puang. Kalau mu tak mau blebek, nikah dengan lelaki bau. Faham? Nikah dengan orang jatang baru senyak. Orang jatang kan mulut baik, betul tak? Senyak. Apakah doa yang boleh kita amalkan untuk lindung dari sifat malas melakukan amal kebaikan daripada diri kita? Doa lah apa saja minta berlindung daripada sifat malas. Al-kaslu tu malas. Nampak? Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada sifat penakut. Aku berlindung denganmu daripada sifat malas dalam beribadah. Nampak? Minta lah. Sebut sama-sama, minta berlindung denganmu ya Allah daripada sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya aku minta berlindung denganmu daripada kemalasan. Malas nak buat maksiat apa malas nak membayang. Baru mayang garis Allah isa pula malasnya. Dah nak cakap isa pula dah. Sedangkan 5 minit je semayang. Kita makan berapa kali sebetul, berak je sejam.
Berok pagi je sejam. Kita kumpul mayang subuh, Zuhur, Asar, garis Isya. Mana siapa sejam? Nah, tak apa. Habis jauh 45 minit . Nah, tu pun tak apa kalau kita kacak ayam ni tengah jam 30 minit 5 waktu solat. Nah, sedangkan kita masuk Jambang pukul 7 masuk 8 suku tu baik. Muka kuning muka. Muka macam aku Jambang tu. Nah, kuning duduk dalam tu. Dah. Ibadah kita berapa hari dalam seumur hidup. Tidur apa tidur? Tidur 8 jam doktor kata. Jangan kurang kan? Jangan kurang dari 8 jam. Doktor kata. Sehari berapa jam? 24. 8 jam berapa? Ratio 1/3. 8 jam. Bermakna kalau kita tidur 8 jam, kita sudah hilang 1/3. Batu orang yang tidur 8 jam sehari, umur dia 60, dia sudah tidur 20 tahun. Rima akom dia tidur 20 tahun. Burang kutuk 2 bulan dia tidur. Faham lagi? Kau tengok kita Animal Planet, National Geographic, cerita datang lah. Burang kutuk dia tidur musim sejuk, duduk dalam lubang 2 bulan. Faham? Tu pun dia makan banyak. Kita tidur 20 tahun, hamba Allah. 20 tahun tidur je ke tak betul? Dia 60, 1/3 tak 20 tahun. 20 tahun tidur je. Dah kalau masuklah Jambang sejam lagi. Betul tak? Makna kalau umur dia 68 tahun, 3 tahun duduk dalam Jambang. Dok ke bengong 3 tahun duduk dalam Jambang. Faham lagi? Nah, 24 tahun, setahun duduk dalam Jambang. Faham lagi? Ke tak betul? Bila nak ngapa, duduk dalam Jambangnya 3 tahun. Boleh tak kita suruh anak kita, ayah kita pergi masjid? Dosa ke tak? Lah, apa tak bolehnya? Yang dalam kita suruh itu tidak menjaga adab. Ayah kita tak suka pergi masjid, kita suruh. Tapi jagalah adab. Wala tanharhuma, jangan kamu juga kah. Mana jangan tinggi suara walaupun dalam bab nasihat. Dah kita nasihat tu tak salah. Kerana itu yang orang yang tidak rugi. Yang rugi orang yang tak nasihat ayah dia. Kalau dia nasihat, dia tak masuk orang yang rugi. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam rugi. Mereka watawasau bil haq, yang pesan benda yang betul. Jadi kalau dia pesan ke ayah dia suruh pergi masjid, pesan tu betul tak? Dia tidak rugi. Tapi jaga adab. Kita nak bercakap dengan orang tua kita tak boleh tinggi suara. Walaupun mak ayah kita salah. Mak kita nak kembang gatung ni tak mau pakai tudung, nak pergi beli ikan. Salah lah. Kita kena tegur, tapi jangan tinggi suara. Tak boleh. Faham tak lagi? Wala tanharhuma itu kekal. Walaupun dalam perkara mencegah kemungkaran. Saya seorang kaki tangan awam beri allowance kasut setiap tahun RM30 untuk 2 pasang kasut. RM300. Berdosa tak kalau saya beli sepasang saja sebab kasut tahun lepas molek lagi? Baik, dia penjawat awam diberi allowance RM300 setahun untuk beli 2 pasang kasut. Maka dia beli sepasang saja kerana kasut tahun lepas masih elok, masih molek. Adakah berdosa? Jawabnya berdosa tak berdosa berkait ataupun tertentu kepada terma perjanjian yang dibuat majikan yang memberi kasut. Bang, jadi kalau peraturannya wajib beli, maka kena beli. Yang tahun lepas itu kita sedekah. Kalau kita tak mau sedekah, pakai yang tahun lepas yang masih elok, yang baru beli itu kita sedekah. Faham? Kalau mestikan beli. Tapi kalau tidak disyaratkan beli, maka tak wajib beli. Faham lagi? Macam kerajaan beri, syaratnya orang itu miskin. Maka orang yang tak miskin haram. Tapi ada sumbangan kerajaan itu pada semua rakyat. Macam BRIN. BRIN itu untuk orang senang ke orang susah? Orang susah.
Ada kalau orang senang ambil, haram lah. Lagi. Nah, gitu jugalah. Jadi, tengoklah. Kena tanya pegawai takbir dan sebagainya. Nah, apakah hukumnya? Sebab kita tak tahu syarat. Kah mesti beli ataupun sebagai memudahkan saja. Nah, solat asar lepas imam bagi salam baru makmum duduk. Rakaat 3. Masa sebelum salam nak tegur takut imam betul. Tak yakin belaka tadi lepas mayang barulah duduk bincang makmum masing-masing kata 3 rakaat. Dalam hal ini makmum imam kena solat asar semula ke guana? Imam solat asar 3 rakaat. Masa tadi belum salam tak berani nak tegur. Takut-takut betul belah imam. Bila habis dah duduk wirid zikir pun semua tu imam pun bangun dah duduk belakang. Nah, baru makmum ni buat bincang. Oh, 3 belaka, 3. Ni ada 3, ni 3. Tengok Bila sudah dah pandai buat pandai. Tadi tak tegur. Nah, jawabnya jika sudah panjang lama wa in tala fasilum baina taslim. Nah, wa zikri kata ulama jika sudah panjang perceraiannya daripada ucap salam dengan ingat tadi maka kena solat semula. Dah maksudnya kena solat semula. Tapi kalau tak panjang lagi, maka boleh tegur imam. Kerana Nabi SAW pernah solat zuhur 2 rakaat. Bila ditegur, naik balik tambah 2 rakaat lagi. Okey? Lepas salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Faham lagi? Makmum pula tegur. Imam bangun, tambah rakaat saja. Macam kita ke semayang seorang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah panjang lagi. Baru 2. Kita pun bangun, tambah 2 lagi. Lepas tu sujud sahwi kerana lupa tadi, sah. Tapi kita sudah berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Sudah berzikir. Faham lagi? Maka sudah putus muadat. Sudah menjadi fasil yang menjadikan tidak sah kita i'adah. Kita yang mewajibkan i'adah wajib kena ulang semula. Faham lagi? Soalan seterusnya. Ada orang kata belajar ilmu yang fardu ain tak penting. Adakah jadi kafir? Takkan jadi kafir. Itu tak jadi kafir. Jadi bongok namanya. Faham lagi? Dia kalau kata fardu ilmu agama tak penting, orang bodoh. Orang bodoh ni kita tak lewat sahabat lah. Okey? Sebab apa? Sebab wajib fardu itu. Kan? Nabi yang kata talabul ilmi faridah ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama itu fardu atas orang Islam. Dan Allah kata dengan ilmu itulah Allah naikkan kelebihan darjat orang mukmin. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah naikkan darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Dan orang-orang yang orang yang diberikan ilmu lagi pula tinggi darjatnya. Faham? Orang beriman tinggi dah darjat, dah boleh nak banding orang kafir. Tapi orang beriman yang berilmu Allah tinggikan lagi darjat daripada orang beriman yang tidak berilmu. Tak sah ilmu agama, ilmu dunia dah lah. Ilmu dunia. Contohnya nak pasang kipas, nak pasang suih, nak pasang pelak. Kalau tak pandai boleh tak pasang? Kena walek bangka ke? Tahlil. Nampak tak? Tuan rumah, walek dah. Oh, pandai awak pasang. Saya dah aja pasang ini kali pertama. Saya tengok YouTube kali dia rasa je boleh buat selalu dah. Tuan rumah pun masuk. Faham? 7 sekeluarga terbunuh. Faham tak? Tahlil 3 malam. Dan walek apa? Baru ilmu dunia. Apa pula kata gitu? Saya kerja juruteknik kenderaan di sebuah pusat service center. Tak payah sebut, center dah pusat sebut dah. Apakah hukumnya saya jual lebihan minyak enjin yang customer tidak mahu, tidak ambil, sedangkan dalam bil invoice sebotol minyak. Contohnya sebuah kereta memakai minyak 3.5 L, sedangkan botol tersebut 4 L. Maka ada lebih 0.5 L. Adakah boleh saya ambil dan menjualnya? Baik. Dia servis kereta.
Berak mari kereta. Awak pakai kereta mana? Baju kuning. Myvi. Oh, king ni. Okey, Myvi berapa liter? Tak tahu. 4 liter. 4 liter 4 liter, okey. Kalau 4 liter, dia botolnya 5 liter. Dia pun buah 4 liter. Takkan nak buah 5 liter. Sebab buah dia ukur cukup. Cukup itu 4 liter. Kalau botol yang 5 liter, berapa liter lebih? 1 liter. 1 liter tu boleh tak digunakan oleh tuan kereta dia? Boleh tak? Boleh. Wajib dikembalikan. Faham lagi? Yang tak wajib kembali ialah hak lekat-lekat kot biga tu. Pada uruf, orang tak embuh dah. Faham? Dia sama macam kita jahit baju. Kita jahit baju, orang upah kita bawa kain. Faham? Biasa orang puang 4 meter. Tapi dia ni kecek rupa ni. Cek mek molek. Faham? 3 meter saja. Jadi lebih semeter. Semeter tu boleh tak buat baju budak-budak? Boleh. Wajib kena serah balik. Bila tuang kain dia tak embuh, baru boleh kita ambil ke kita. Jadi apa-apa barang lebihan yang telah dibayar oleh pelanggan, yang boleh pada adatnya orang akan guna balik, wajib beritahu. Maklum. Tapi ramai orang tak khabar. Faham? Orang sudah bayar 4 liter, 1 liter dapat ke dia. Kalau 4 liter tu, 1 liter berharga RM25. Nak berharga RM125, 5 liter, dia dapat RM25. Faham? Tak boleh. Seria duit orang kena pulang balik. Faham? Mozek orang, tuan rumah bayar dah. Lebih 2 tong. Bahan di tukang. Buat balik. Padahal tuan rumah. Tak? Tak boleh. Kayu-kayu orang jaga baik. Nukang-nukang. Baik-baik orang. Faham? Kalau hak tukang lain. Semua hak tukang. Jadi nanti kira hak banyak mana, kira berapa kaki paip apa, hak kira hak sudah diguna, bayar. Itu lain. Faham? Jadi kena khabar ni ada lebih 1 liter, ada lebih 2 liter, ada lebih setengah liter. Dia kata saya ambil lah. Sebab nak bubur minyak lenda, nak bubur dalam botol, nak buat bubur di rata-rata basikal, nak contohnya. Kena serah balik. Jangan pandai-pandai. Pokoknya haram. Okey? Soalan seterusnya. Malaikat tak masuk rumah yang isi rumahnya tak mandi wajib. Betul tak? Betul kan? Nabi SAW sebut, innal malaikata la talul baitan fihi kalbun wala junubun wala suwar au kama qala. Sesungguhnya malaikat tidak masuk dalam rumah orang yang di dalam rumah itu ada orang junub, ada anjing dan ada patung bernyawa. Nah, pandangan ramai ulama maksudnya malaikat itu malaikat yang mendoakan kebaikan untuk rumah itu. Ada pun malaikat hafazah yang menjaga amal kita, yang menulis baik buruk kita, itu masuk. Tetap bersama. Kalau tak masuk sudah buah anjing seekor lah rumah. Main judi yang rumah. Faham tak? Malaikat tidak tahu, tidak masuk. Faham lagi? Malaikat yang mendoakan kebaikan bagi rumah kita. Kan ada Allah utuskan bagi kita, malaikat mendoakan bagi kita. Faham? Niat solat jemaah yang betul guna tak? Tengok dia. Niat jemaah tak tahu lagi. Niatlah guna-guna pun asal menunjuk kamu solat fardu itu fardu solat jemaah. Okey? Contoh niatnya, Allah aku semayang solat fardu Jumaat, atau aku solat Jumaat fardu. Sahaja aku solat fardu Jumaat. Sahaja aku solat Jumaat fardu. Boleh tak? Faham? Rakaat tak wajib. Yang wajibnya sebut makmum. Makmum. Kenapa? Kerana disyaratkan Jumaat berjemaah. Adapun bagi solat 5 waktu, sunat sebut makmum di dalam takbir. Sah sebut makmum selepas takbir. Tapi Jumaat syarat berjemaah. Kalau sondok sendirian, tidak sah Jumaat. Maka solat ini bila disyaratkan mesti sah dengan berjemaah, wajib dalam takbir itu diniatkan
makmum atau imam. Okey, itu pendapat yang kuat. Jadi Allah, aku sembahyang fardu Jumaat makmum. Selesai masalah. Apakah orang yang solat fardu membaca dengan lihat Quran di hadapan? Apakah hukumnya? Ustaz, hukumnya harus. Hukumnya harus. Kata Ummu Salamah, ada riwayat Aisyah, budak dia itu sembahyang menjadi imam melihat kepada helaian Quran. Jadi dia fatwa-fatwa ulama, Imam Nawawi sebut dalam kitab Fatwa Nawawi, faham? Hukumnya harus. Hukumnya harus. Saya pergi pejabat agama nak buat upah haji untuk ayah saya. Tapi pejabat kata, tak wajib. Melainkan si mati ada simpanan dalam tabung haji. Hukum upah haji. Mana gitu? Kamu salah dengar. Jika si mati, ayah mati, tidak ada duit tinggal yang mewajibkan haji. Faham tak lagi? Nampak? Maka dia memang tak wajib. Kalau dia mati sebagai orang yang tidak mampu. Tapi kalau dia mati sebagai orang yang mampu, contoh dia meninggalkan sekurang-kurangnya duit yang cukup untuk badal haji. Badal haji sekarang lebih kurang 2,000 hingga 3,000. Katakan 3,000 lah. Maka sekalian harta ayah kita tu tinggal, ada tak sampai 3,000? Oh banyaklah, ada 8,000. Maka sudah lebih dari 3,000. Wajib ambil 3,000 upah haji. Faham lagi? Kalau tak mau upah haji, kita sendiri pergi buat haji. Untuk ayah kita. Lebih besarlah belanjanya, 15,000. Faham? Tapi dengan syarat kita sudah haji. Jangan kita tak haji lagi, buat haji orang lain. Ambil upah haji jadi haji kita. Haji orang tak terakak. Faham lagi? Yang tak wajib ni, upah haji ialah mati dalam keadaan miskin. Hidupnya miskin, matinya miskin. Faham lagi? Bila sebut miskin, orang itu tidak lebih daripada yang cukup sekadar beberapa hari makan saja. Itu dipanggil miskin. Pun begitu, waris-waris disunatkan buat badal haji. Rumah saya ada bela kucing, sangka kucing letak dalam rumah. Soalannya, apakah hukum biarkan najis kucing tidak bersih dan tidak buang? Jika najis itu tidak bersentuh, makruh hukumnya. Kalau bersentuh, haram hukumnya. Kerana kita sengaja sebarkan najis yang kena pada pakaian dan badan kita, hukumnya haram. Faham lagi? Tapi kalau najis itu dalam sarangnya, baunya, bau najis ke bau cendana? Jawab. Bau najis, busuk. Bila bau busuk, sengaja kita biarkan bau busuk dalam rumah, makruh. Okey? Kita masuk tandingan memancing, lepas tu dapat hadiah kereta guana itu. Tengok cara yuran itu. Kalau yuran itu dikutip untuk membeli hadiah rebutan, pokoknya haram. Ini yang banyak berlaku. Faham? Contoh, RM50 satu jorang. Kalau 1,000 orang masuk, berapa? RM50,000. Diambil RM20,000 untuk hadiah rebutan. RM10,000 untuk cas-cas lain. Sewa patah, bandar orang, beli t-shirt sikit. Untuk pekerja, staf di dalam 20 orang, budak-budak pembantu. Faham? Dan allowance mereka, 200 ya seorang, habis itu RM10,000. Hadiah RM20,000. Lebih RM20,000 tu untung. Faham lagi? RM20,000 tu dia buat hadiah. Contohnya, beli kipas angin 3, mesin basuh tali basing 2. Kalau lebih tu wang tunai. Tak, dia buat hadiah wang tunai. Tak, hadiah pertama RM1,000. Hadiah kedua RM3,000. Hadiah ketiga RM5,000. Dah warna gitu mahal nombor 3. Komanda aku, tandingan aku. atas berat ikan. Tak. Jadi boleh ikan pakai kerat ekor belaka. Nak dapat nombor 3 dah. Contohlah. Jadi siapa yang bernasib baik, dia hanya bayar RM50 satu jorang. Dia dapat RM5,000. RM5,000 tu duit siapa? Duit peserta yang tidak bernasib baik. Itu judi. Yang bolehnya, yuran itu bukan untuk beli, untuk buat hadiah.
Yuran itu untuk bayar sewa padang, sewa futsal, sewa patah, upah pekerja, beli t-shirt, contohnya. Baru boleh. Dan hadiah daripada sumber yang lain ataupun pihak yang ketiga. Okey? Ketika baru selesai rakaat, satu rakaat sembahyang sunat ba'diyah, Tok Bilal sudah melaungkan iqamat. Semasa sembahyang sunat ba'diyah 4 rakaat, ketika itu baru selesai satu rakaat, Tok Bilal sudah melaungkan iqamat. Apa patut saya lakukan? Selesaikan sembahyang sunat atau berhenti solat ba'diyah itu? Jikalau boleh berhenti solat itu, tolong ajarlah cara berhenti. Dia kata lepas solat sunat ba'diyah, iqamat. Dak iqamat dia solat ba'diyah dah. Pelik juga budak ni. Dia solat ba'diyah selepas dah ada iqamat pula. Bukan ba'diyah qabliyah ko. Bang, salah dah. Gini, kalau kita tengah sembahyang sunat, nak sembahyang 4 rakaat, tiba-tiba orang kata Allahu akbar, maka kita boleh potong jadi 2 rakaat. Okey? Kalau nak buat 4 rakaat juga boleh, tapi cepat-cepatlah. Sekadar sah saja. Tak perlu dah subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bang, dengar-dengar subhana rabbiyal azim sekali dan sami Allah liman hamidah. Nah, jadikan 2 rakaat boleh. Masa melakukan solat sunat, ketika terlupa rakaat, perlukah saya lakukan sujud sahwi atau abaikan? Jika kita terlupa berapa rakaat dah, kemudian kita ingat balik, tak ada sujud sahwi. 3 ke 4? 4 dah. Maknanya lupa sekejap dan ingat balik. Tidak ada sujud sahwi. Okey? Yang ada sujud sahwi ni lama lupanya. Bila lama tak dapat kita pastikan. Maka kita pun hukum dengan 3. Kerana 3 itu yakin. Nabi kata falyabni ala mastaiqon. Hendaklah seorang yang lupa tu dia duduk atas yang dia yakin. Maka 3 dengan 4, yakin 4 ke yakin 3? Ke yakin 4? Yakin 3 lah. 4 itu yang syubhah. Faham lagi? Soalan seterusnya. Saya buka bengkel, customer tu setuju dah harga sekian-sekian. Saya nak ambil duit, deposit boleh tak? Dia buka bengkel, customer sudah setuju. Dah dia nak ambil deposit dia. Deposit buka bengkel. Dia tak tanya molek. Deposit dia. Bengkel mana dia buat baju bengkel? Dia ni panggil bengkel buat baju. Boleh ke? Ke anda lah. Deposit ini kena pulangkan balik. Deposit kena pulangkan balik. Bolehkah jumpa Nabi secara sedar, secara yaqazah? Perkara ini fihi khilafun 'indal ulama. Berlaku perselisihan di kalangan ulama. Sebahagian ulama mengatakan tidak berlaku, sebahagian ulama mengatakan boleh berlaku. Faham? Jadi bila ada khilaful a'immah rahmatun lil ummah. Perselisihan imam-imam ini rahmat bagi kita umat. Tak sadak balah. Faham lagi? Kerana di antara yang mengatakan boleh berlaku itu imam-imam besar. Bukan kelas ustaz. Faham lagi? Bukan ustaz Malaysia. Antara yang mengatakan itu ialah tarjat imam mujtahid. Okey. Jadi khilaf. Tidak mustahil. Cara yang paling tepat mana perlu mengangkat dan menurunkan telunjuk di bawah tahiyat. Tahiyat ditulis sini. Tahiyat ramai orang berbeza angkat jari itu. Baik. Al-Imam Al-Hambali mereka merajihkan, menguatkan pendapat setiap kali disebut nama Allah maka digerakkan. Cuba baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ada Allah situ, digerakkan. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Ada Allah itu kan? Ada nama Allah digerakkan. Ada pendapat yang kuat ni. Ada pun mazhab Syafi'i yang kita nak amalkan ialah ketika menyebut syahadah yang pertama.
Asyhadu an la ilaha illallah. Dua pendapat. Pertama, asyhadu tu terus angkat. Dan pendapat yang kedua, ketika sebut nama Allah. Illallah. Okey? Dua-dua ni betul. Jadi, duduk je dalam mazhab Syafi'i, kita letak je, duduk je, terus kita letak simpulkan jari gini. Ni simpul, ini di tepi ni. Begitu. Duduk je tahiyat akhir, duduk tahiyat awal. Adapun yang letak jari dulu itu mazhab lain. Gini dulu. Sampai kat tahiyat lagi baru dia buat gitu. Itu mazhab lain. Mazhab Syafi'i, duduk je, buat gini dah. Bila angkat, nampak? Ketika asyhadu an la ilaha illallah. Dan tak turun dah sampai salam. Dah kalau kita buat lain, angkat dari awal dah, pokoknya harus. Imam Syafi'i kata ini bukan bab sah sembahyang, bab afdal, yang afdal. Okey? Yang afdal dah. Tapi yang pusing tu tak ada pusing. pusing. Dia pergi Mekah, dia tengok orang belah orang Arab. Orang Arab pusing. Dia pun pusing dulu gitu. Agak tu hak set TikTok pening. Bukan orang ngaji, orang bapak jahil ni pergi ikut. Dia pun balik, dah bari gini amal lah ni. Lagi. Nah. Orang tegur, tengok dah agak buat. Gini bah. Jangan ikut agak, ikut ulama. Walaupun ulama itu Bangladesh. Walaupun ulama itu orang Sulawesi. Faham lagi? Walaupun ulama itu orang Polinesia. Tahu tak Polinesia kat mana? Tak tahu. Siapa tahu Polinesia kat mana? Bukan Polis Malaysia, Polinesia. Nampak? Dia 2000 batu di utara benda ni di Timur Laut, New Zealand. Apakah kau rakam video jenazah orang meninggal, tayang balik dalam TV? Tengok. Jika rakaman itu bila orang lihat orang memuji mayat. Jika rakaman itu melihat orang akan mendoakan kebaikan untuk mayat, tak ada masalah. Tapi jika melihat orang tengok jenazah itu, orang akan aibkan mayat. Orang akan kata ke mayat. Orang akan fitnah mayat. Orang akan condemn mayat. Kita berdosa. Itu kena hati-hati ambil gambar orang. Orang hidup itu kok. Belum customer buat bayaran, saya letak syarat lepas buat bayaran tak boleh refund walaupun alasan. Jika customer bayar, tanda tangan disetujui syarat sebut. Kalau customer tetap minta refund, saya tak bagi duit dia, saya post barang dia. Adakah duit yang dia bayar tak halal? Gini, dalam Islam tak boleh kita nak ambil duit orang tak jadi beli. Faham lagi? Melainkan sedikit. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, jika memang membawa kerugian kepada pihak penjual, kan dia sudah berjanji, bila dia melanggar janji, kita akan menanggi kerugian. Maka dikenakan sedikit, itu dibolehkan. Tapi sekarang banyak sangat, ambil separuh, tak benar ambil balik. Itu semua dah haram belaka tu. Nak dijual kedai, ambil dah, bayar, tak boleh tukar balik dah. Itu bukan syarat kita, itu syarat orang kafir. Jual beli Islam, dia ada khiyar, syarat. Dia ada syarat majlis, ada syarat khiyar. Okey, syarat majlis ialah dalam selama mana kita dah keluar dari kedai, walaupun kita sudah akad jual beli, dah bayar, kita nak tukar balik, nak ambil balik duit, pekedai wajib pulangkan duit. Tu muamalat Islam. Faham? Kita beli dah lah kedai, beli dah baju. Saya belilah baju ini, pegang ini langang, 10 riyal, contoh. Kita beri dah dia duit. Kita ambil dah baju, bola supik dah. Tapi kita dah keluar lagi daripada kedai. Duduklah dalam kedai lagi. Tak jadi lah. Baik tengok mak gila. Mana contoh. Kita pun, saya tak jadi lah, saya nak tengok wayang. 10 riyal. Nak minta balik. Kena beri lah. Kerana dia duduk dalam majlis. Khiyar itu makna memilih untuk membatalkan jual beli. Faham lagi? Dah kita terima tak kalau kita jadi tuan kedai? Tak boleh bayar dah. Orang duduk mengajar, main TikTok. Bila tu mau lawan orang. Kerana tak aja dengar. Yang kedua dia panggil khiyar syarat. Kalau ada rosak itu gini, saya tukar lah. Bila? 3 hari. Faham lagi? Jadi kita buat balik orang. Balik-balik tengok muka surat ada 2 hilang.
Kita tunjuk dia dua atau 2-0 tak jatuh. Boleh tukar. Okey. Nak buka kedai, tak kira buka kedai apa pun, ngaji kitab tu. Bukan ustaz nak barang nak kedai mudah, nak suruh mu jadi betul muamalah. Nak. Pinjam duit kawan 1,000, kita bayar nak bayar 1,100 dalam masa sebulan. Jawabnya tak boleh. Jikalau dia bersetuju dengan syarat yang kita nak beri lebih itu. Dia tak berberi, tapi kita janji kalau mau beri aku 1,000, aku nak bayar 1,100, dia pun nak beri. Walaupun perkara itu tidak dikira riba, tapi itu perkara itu sebenarnya dilarang oleh syarak. Faham tak ke? Yang sunnahnya begini, kita pinjam 1,000, tidak ada janji nak bayar 1,100. Dan bila kita bayar lebih. Itu sunnah. Faham? Contohnya kita pinjam 1,000, dan kita nak pergi bayar, kita bayar 1,100. Itu bukan riba, itu sunnah Nabi SAW. Nabi suruh bayar lebih, itu sunat. Kerana menghargai budi dia, sanggup beri pinjam 1,000. Okey? Atau kita beli buah, kita pinjam dia duit 100 ya. Dan kita nak pergi bayar 100, kita pergi beli buah hepat. Atau buah pelang sekilo. Buah pelang 18 riyal sekilo. Contoh. Atau buah menya ke, beri ke dia buah serajuk buah pelang. Benda pula hadiah. Ini sunnah. Faham tak lagi? Memberi hadiah ketika membayar hutang. Nampak? Tapi kalau beri hadiah saja hutang tak ayah tak boleh. Faham tak? Pitih 1,000 tak ayah, beri apa serajuk. Ni benda sunnah. Sunnah korok pun pitih aku tak ayah. Kita sebagai kurier angkat arak dari lori untuk dipulangkan pada pembeli dan tidak dihantar kepada pelanggan. Adakah termasuk gerangan yang dilaknat? Ya, termasuk orang yang dilaknat, orang yang menguruskan penghantaran, sama ada hantar atau ambil kembali. 10 golongan kena laknat. Bila masuk dalam bab kena laknat, gajinya haram. Faham lagi? Kita kerja kedai tayar, lori arak nak tukar tayar, kita tukar-tukar, haram. Kerana Allah kata wala ta'awanu 'alal ismi. Jangan tolong dalam bab dosa. Mu tukar diri tayar, boleh nak tayar ni, mu tukar diri. Faham lagi? Sebab tu pegang dengan Islam di akhir zaman seperti menggenggam bara api. Faham lagi? Ada benda yang kita rasa bermasalah. Tak? Apakah hukum kita genapkan COD RM9.97 jadi RM10? Jawabnya, balik kepada tuan punya duit. Ada tak dia minta 3 sen tu? Tak ada. Bila tak ada, balik kepada uruh. Uruh orang buat kira tak sesen 2 tu? Tidak, maka hukumnya hangus. Okey? Soalan yang terakhir. Apakah hukum kencing dalam seluar masa mandi air terjun? Saya sama kena marah, kadang-kadang kena maki ayah saya sebab bulan puasa, sahur saya makan pada waktu imsak. Dikatakan yang imsak itu telah masuk waktu puasa. Suami isteri, ibu bapa yang kadang membawa kita ke neraka, macam mana pula itu? Ilmu wajib ada untuk jadi suami yang terbaik. Bagus ni. Ni lebih. Saya kencing dalam seluar ketika mandi. Baik. Hukum sengaja menajiskan pakaian adalah haram. Kita seluar kita kering, kita pun nak kencing dalam seluar, haram. Walaupun seluar kita. Faham lagi? Kita kencing atas makuk jambang, atau kencing atas pasir. We kena kaki kali. Kena kaki. Faham lagi? Ni ulama' mereka kata haram. Ejah we kena kaki. Faham lagi? Kerana apa? Kerana Allah muliakan badan manusia ini bersih. Walaqad karramna bani Adama, sungguh kami muliakan manusia itu badannya bersih. Tak? Tapi kalau kerana berubat dan sebagainya itu lain. Satu sengaja melomorkan badan dengan pakaian dengan najis itu haram. Dosa besar memang dosa kecil lah. Tapi kalau libat dengan solat, dosa besar. Tapi dalam ketika duduk di dalam air yang banyak, maka dia tidak ternajis. Faham tak ke? Walaupun kencing itu kena pakaian dan dia secara automatik terus menjadi bersih. Maka hukumnya tidak haram.
ayah saya marah saya. Kadang-kadang dia maki saya. Sebab saya sahur masa waktu imsak. Jadi ayah kata waktu imsak itu tak boleh makan. Dengar baik-baik. Imsak ini bahasa Arab. Bahasa Melayu makna tahan. Nah, dan puasa itu sendiri ialah imsak. Lepas tu kalau takrif puasa, makna siyam. Apa makna siyam? Makna puasa, ulama kata as-siyam ia al-imsaku anil muftiri min tulu'il fajar ila ghurubi syamsi biniyatin. Makna puasa ialah menahan, ialah imsak. Makna menahan diri dari melakukan suatu perkara yang membatalkan puasa dari masuk waktu subuh sampai masuk waktu maghrib. Dengan berniatlah. Okey? Jadi, kalau waktu imsak pula, maksudnya waktu wajib kena berhenti makan dan minum. Faham? Apa makna waktu imsak? Waktu wajib berhenti makan dan minum dan jima. Tetapi pada zaman kita ada dua waktu imsak. Satu waktu imsak yang mula-mula, yang diumum dalam radio. Sekarang masuk waktu imsak. Bagi kawasan Johor Bahru, Senai, Kulai, Taib Andak dan Air Hitam. Okey. Nampak betul tak? Okey. Jadi itu waktu imsak itu boleh makan lagi. Itu sunat berhenti. Waktu imsak yang kedua sekarang wajib berhenti, iaitu waktu subuh. Dan waktu imsak dengan waktu yang pertama dengan imsak kedua subuh tu berapa jarak? Lebih kurang 10 minit. Dalam hadis tidak ada minit-minit. Jadi hadisnya menceritakan, ditanya antara Nabi berhenti makan dengan Nabi dengan masuk waktu subuh berapa lama? Ada riwayat mengatakan lebih kurang 15 ayat. Ada kata 30 ayat. Ada riwayat 20 ayat. Jadi lebih kurang 10 minit. Okey? Jadi contoh waktu subuh pukul 6 pagi. Waktu imsak 5.50. Okey? Bila kita tengah makan, masuk waktu imsak, maka sunat berhenti. Maksudnya kalau kita sudah makan tak payah makan-makan lagi. Faham? Sunat tak makan dah. Kalau sedang makan, maksudnya makanlah cepat-cepat. Faham lagi? Itu maksudnya. Tapi kalau waktu imsak yang kedua, masuk subuh, Allahu Akbar, wajib berhenti. Kalau sikit lagi, batal puasa. Allahu Akbar, sikit. Batal puasa. Faham lagi? Tengah jimak, Allahu Akbar, sikit. Batal puasa. Puasa batal juga. Apa nak kanahmu? Kena 2 bulan berturut-turut. Syahra ini mutatabi'ain. Jangan main-main. Tak? Dan kenapa dia buat gitu? Supaya kita tidak terlajak. Bila kita 10 minit sudah berhenti awal-awal, kita jauh daripada berlaku pelanggaran dengan waktu subuh. Faham lagi? Ada pun orang yang baru bangun ketika sudah masuk waktu imsak, tak apa makan cepat-cepat. Kerana awak ada 10 minit je. Faham lagi? Sebelum masuk waktu subuh. Sama macam kita berhenti kereta di simpang jalan. Kita berhenti kerana apa? Laluan depan kereta lalu. Betul tak? Tapi kenapa dia tak buat orang atas laluan kereta orang? Dia buat aurat 10 kaki daripada laluan kereta. Auratnya ini dia panggil waktu imsak pertama. Faham? Kalau kita terlebih sikit, okey tak? Okey lagi. Tapi kalau dia buat garisan betul-betul atas laluan lauri orang, kata kita lebih sikit je, tak ada hidung kereta. Cabut habis kereta. Faham? 10 meter dipanggil waktu imsak pertama. Untuk berjaga-jaga. Faham tak ke? Soalan yang terakhir. Macam mana dia kata isteri membawa kita ke neraka? Contohlah, bukan mesti isteri itu membawa ke neraka. Contoh. Kalau dikatakan isteri macam mana membawa ke neraka? Jawabnya dengan kita taat kepada kehendaknya yang mencanggah dengan kehendak Allah. Ataupun dengan pentas syariat. Isteri nak mu pakai tudung. Masa malam ni nak makan dengan tun, tan sri dan sebagainya. Mereka tidak bertudung. Jadi isteri nak meraihkan bini-bini mereka itu tak bertudung. Contoh. Okey? Ada bini raja kemari tak bertudung, kita nak raih lah. Kita pun tak mau pakai tudung bang malam ni bang. Faham lagi? Bang kata okey lah. Masuk neraka dengan abang masuk. Faham lagi? Itu contoh. Bini kata lawa bang ni.
Pesen baru lah ni bang. Seluar ketat dan lepas parah lutut saja. Nampak betih. Okey juga. Okey, tapi jangan bagi nampak kat ustaz lah. Faham lagi? Nah, jangan lalu depan rumah ustaz dah lah. Takut kata dia ustaz lagi. Faham? Maka suami tu reda. Itu panggil isteri itu menyebabkan suami dapat neraka Allah. Isteri nak berenang, suruh beli swimming trunk. Kadek-kadek nak main dalam air, pelapung saya tak sekok. Nak mandi di kota tinggi waterfall. Faham? Kelepung, tubik buih ke punggung. Kelepung. Faham lagi? Suami okey. Cute juga. Cute juga. Nampak? Comel juga bini aku pakai swimming trunk gini. Itu contoh. Benda-benda yang haram. Okey? Jadi kita nak ikut ke dia, kita langgar perintah Allah. Langgar perintah Quran lain, bini kita lain. Lepas tu kena hati-hatilah. Dan kalau siapa yang nak berkahwin, jangan senyum sangat. Kena senyum separuh saja dan menangisnya separuh. Kerana apa? Kerana hari ini kamu bujang. Kamu tanggung dosa mu seorang. Esok lepas akad nikah, mu tanggung dosa bini pula. Kalau binimu tak semayang. Kalau binimu semayang, terlepas. Kalau binimu keluar pakai kain ketat, mu tanggung pula. Binimu berdosa, mu berdosa pula. Dosa mu pun 40 guni dah. Faham? Dosa binimu pula. Ini hati-hatilah. Lawa tak apa, tapi jangan sampai langgar syariat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.